Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram at-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Abdul Rauf Nurin wa Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami wa Syekh Abdul Qadim Mandili rahimahumullah ta'ala wa hafizahullah wa masyayikhna ajma'in wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita sambung lagi pengajian pondok kita menerusi kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan juga kitab Safinatun Najah, begitu juga kitab Penawar Bagi Hati. Baik. Kita sambung mushaf apa? Kitab akidah tu 53 berkenaan dengan 10 perbezaan tu, 10 perkara menafikan tu ya. Baik. Kita sambung kata pengarang hafizahullah taala, mukhalafatuhu taala lil hawadis, tidak menyerupai Allah taala dengan segala yang baharu. Macam mana kita nak kata Allah taala tidak menyerupai tu? Allah taala tak serupa dengan segala makhluk. Baharu tu makna ada makhluk. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Macam mana kita nak kenal? Maka salah satu kaedah dia, ulama' menceritakan pada kita kenal berkenaan dengan sifat makhluk. Kita kenal sifat makhluk, maka Allah Ta'ala takkan bersifat dengan sifat tu. Kita kenal sifat makhluk, maka ternafilah Allah Ta'ala daripada bersifat seperti mana sifat-sifat makhluk tersebut. Itu makna dia mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala berbeza dengan sekalian makhluk. Makna dia tidak akan bersifat seperti mana sifat makhluk. Zat Allah Ta'ala pun tidak seperti mananya jisim makhluk. Perbuatan Allah Ta'ala juga tidak sama seperti mana perbuatan makhluk. Tidak sama. Sama sekali tidak akan sama. Pada satu sudut apa pun tak akan sama. Baik. Kemudian kita lihat lagi 10 perkara yang menafikan maksud situ, menafikan 10 perkara ada pada Allah Ta'ala. 10 perkara ni takkan ada pada Allah Ta'ala, sebab 10 perkara ni hanya ada pada makhluk. Kalau ada satu jenis ilmu, dia panggil ilmu makulat. Ilmu makulat ni dia bahas 10 ni. Ilmu makulat ni ilmu berbahas berkenaan dengan makhluk. Makhluk tu macam mana, apa sifat-sifat dia, apa sampai dia bahas sedalam-dalamnya makhluk tu. Itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sila. Baik. 10 perkara ni memang tidak akan ada pada makhluk. Pertama dia apa? Pertama jirim. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Minta maaf. 10 perkara ni memang ternafi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada 10 perkara ni. Yang hanya ada 10 perkara ni hanyalah makhluk. Pertama dia ialah jirim. Pertama jirim. Jirim ni sama erti dengan jisim. Kalau kita boleh buka muka surat, ada sebelum ni ada table dia tu, ada jadual dia. Muka surat 26. Muka surat 26. Perbahasan berkenaan dengan jirim, jisim dan juga jauhar. Secara umum dia tiga-tiga ni, jirim, jisim ataupun jauhar, ketiga-tiga ni menceritakan berkenaan dengan makhluk, berkenaan dengan zat makhluk tu. Yang mana terjemahan dia
Jirim atau jisim atau jauhar ni, terjemahan dia, makna dia ialah sesuatu yang mengambil lapang atau mengambil ruang. Boleh kalau kata kita note dekat muka surat 53 tu kan, jirim ni perbahasan panjang dia, sila semak muka surat 26. Tu kita note begitu. Jadi bila kita baca-baca balik semula nanti, kita ulang kaji, kita tengok, oh muka surat 26, maka buka balik muka surat 26. Kita semak balik, baca balik pada muka surat 26 tu, insya-Allah. Secara umum dia, jirim, jisim atau jauhar, dia ialah menunjukkan kepada jisim makhluk, menunjukkan kepada zat makhluk tu, diri makhluk tu. Contoh kalau kita kata sini telefon, ni telefon, ini ialah jisim telefon, ni jisim telefon, ni telefon ni, ini badan dia, diri dia ni, itu dipanggil jisim. Yang mana jisim dia ni terkandung ataupun dia jadi daripada gabungan-gabungan jauhar, gabungan-gabungan atom, gabungan-gabungan komponen-komponen. Dia gabung jadi begini. Jisim yang paling kecil sekali dia panggil jauhar fardi ataupun jauhar firid. Jauhar firid ni cakap orang kampung. Kalau cakap bahasa Arab dia jauharun fardiyun. Jauhar fardi, iaitu atom yang sebutir yang mana tak boleh nak belah dah. Tak boleh nak dipotong dah. Contoh macam kita ambil oksigen. Kalau dalam ilmu kimia, oksigen tu dia gunakan O2. O2. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua? Sebab dia gabungan daripada dua atom oksigen digabung jadi dua. Itu dipanggil oksigen yang kita ni lah. Baik. Ataupun karbon dioksida, CO2, karbon 2, oksigen 1, O1. Tahu tidak? Dia ada atom dia. Dia ada dia punya ion dia tu, proton dengan elektron dia tu. Dia ada elektron, dia punya putaran. Dia ada positif negatif, dia ada di situ. Baik. Itu kalau kita bahas dalam ilmu kimia. Itu yang paling kecil lah tu, jauhar firdi. Dia satu tu, satu atom tu, yang mana kita nak pecah lagi pun tak boleh dah. Nak pecahkan dia jadi setengah pun tak boleh dah. Pada ilmu kita, pada hukum adat memang tak boleh nak dipecah dah. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala boleh dibahagikan lagi. Itu Allah Taala punya kuasa. Itu kita tak nafikan. Tapi pada ilmu adat dia, kemampuan manusia tu kita tak boleh nak pecah dah. Dia diistilah sebagai jauhar fardi. Duduk je, salah. Dia disebut sebagai jauhar fardi. Hakikat dia semua tu tadi dia mengambil ruang, dia mengambil lapang. Jirim ke, jisim ke, jauhar ke sebagainya, dia mengambil lapang ataupun mengambil ruang. Bukti dia, bilik kita ni, kalau kata kita bawa keluar semua kursi semua yang ada dekat dalam ni, lapang tak? Lapang. Kemudian kita bawa masuk, kursi kita susun, meja, kita bawa macam-macam jenis barang-barang yang lain, apa berlaku? Dia jadi sempit. Tambah pula kita padatkan lagi. Dah banyak tu padat lagi sampai susun tinggi-tinggi sebagainya, maka dia akan mengambil ruang. Itu menunjukkan makhluk. Jisim makhluk ni dia mengambil lapang ataupun mengambil ruang. Itu bukti bahawa itu makhluk. Itu jirim. Nafi, benda ni tak ada pada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu mengambil lapang, mengambil ruang. Sebab dialah yang menciptakan ruang dan juga lapang tu tadi, menciptakan tempat tu tadi, maka itu ialah untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Baik, itu satu. Boleh kita sambung seterusnya surat 53, surat 53. Kita akidah kita surat 53. Kita akidah. Baik. Yang kedua, arad ni hanya ada pada makhluk, sifat bagi makhluk. Sifat bagi makhluk. Ini bahas dia pada muka surat. Kalau lebih panjang lagi nak bahas itu muka surat 27. Muka surat 27. Arad ni disebut sebagai sifat makhluk.
ataupun sifat jirim, sifat bagi jisim. Contoh telefon ni kan, betul ke tidak? Telefon ni kita panggil jisim. Diri dia ni jisim. Warna yang ada pada jisim telefon ni dipanggil arat. Warna tu arat. Sebabnya arat ni ialah sifat ataupun suatu yang menempel pada jisim, yang bersambung, yang berhubung pada jisim, yang mana pada segi adat dia sangatlah susah untuk kita nak pisahkan. Itu dipanggil arat. Itu dipanggil arat. Contoh apa lagi? Bubuhlah apa pun, buku ke, beg ke, mikrofon ni ke, kitab ke, tongkat ke, apa sebagainya pun. Semua yang disebut sebagai makhluk, dia ada jisim. Maka pada jisim tu adanya arat, adanya sifat dia. Dan sifat dia tu kita tak boleh nak pisahkan secara mudah. Contoh macam cat pada dinding ni. Kalau kita kikis cat tu, betul tidak? Maka tercabutlah cat tu tadi, dan dia jadi berkuping-kuping. Kan? Betul ke tidak? Dia jadi berkuping. Tak faham kan makna berkuping kan? Kau tak faham? Siapa tak faham? Faham maksud kuping kan? Bila kita kikis cat dekat dinding tu, maka dia akan tertanggal. Tertanggal, maka dia berkuping. Berkuping tu tadi dia jadi jisim yang baru. Walhal pada asal tadi dia merupakan sifat bagi dinding. Tapi bila dia dah terpisah tu tadi, dia jadi satu jisim yang baru. Itu keruping cat. Warna dia apa? Putih. Ikutlah warna cat tu. Kalau cat tu warna merah, merah lah dia. Begitu. Jadi warna merupakan salah satu arat, iaitu salah satu sifat. Sifat bagi makhluk, bukan sifat bagi Tuhan. Sifat bagi makhluk. Maka kaedah dia menyebut apa sahaja jisim yang baharu, maka sifatnya pun baharu. Itu kaedah dia. Kalau jisimnya makhluk, maka sifatnya pun makhluk, baru. Allah Ta'ala zatnya qadim, ada tanpa permulaan zatnya, maka sifatnya pun qadim. Sifatnya pun bukannya ada baru, bukannya ada baru ada, bukan. Itu. Ya, contohnya gerakan pada kipas. Kita sini ada contoh kipas. Contoh kipas. Kipas ni bergerak. Kipas tu bergerak. Gerakan pada kipas tu, itu sifat pada dia. Diamnya kipas tu pun sifat juga. Dia tak bergerak, diam kan? Diam tu pun sifat juga pada dia. Mudah dia sifat ni kita nak tunjuk, nak tunjukkan dia seketulnya tu tak boleh. Dia menempel pada jisim, pada tempat, pada benda tu. Itu dia panggil sifat. Tapi kalau kita boleh tunjukkan dia tu, itu dia panggil jisim. Kita boleh nampak stokoh itu panggil jisim. Benda ada, benda contoh macam beg ni kan, beg. Cuba kita ambil hitam ni, kita keluarkan hitam. Ini hitam, ini bentuk hitam sebenarnya ya tuan-tuan. Adakah? Kalau macam tu terlampau tinggi sangat imaginasi orang tu. Bila IQ dah terlampau tinggi macam tu, itu bukan dia panggil genius. Itu dia panggil apa? Itu dia panggil gila. Itu bukan genius tu. Otak manusia ni paling tinggi pun jenis berapa? Bacaan dia IQ tu 200 kan? Ke 150 tak ingat dah. Kalau lebih daripada tu, dia kira sebagai gila. Jadi orang gila tu IQ dia memang tinggi sebenarnya. Mungkin bacaan IQ dia tu, kalau kita buat ujian pada dia kan, kita test, mungkin bacaan dia tu sampai 300. Itu terlebih genius, terlebih pandai. Maka terlebih pandai ni gila. Okay? Itu istilah pada ilmu ni lah. Pada ilmu perubatan begitu. Baik. Adapun yang kita nak sebut tadi, arat ni ialah sifat bagi jisim, sifat bagi jirim, sama. Allah Ta'ala dia tidak akan bersifat seperti mana sifat begitu. Maksudnya sifat Allah Ta'ala maha berkuasa. Kuasanya Allah Ta'ala tu dia bukanlah ada permulaan dan dia tidak ada pengakhiran. Dan dia bukannya berjuzuk-juzuk, dia bukannya boleh dibahagi-bahagi. Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala menciptakan langit bumi, menciptakan matahari. Begitu jugalah dia menciptakan semut. Tak ada ciptakan semut pakai 1%, cipta matahari pakai 1%, tak.
Kalau macam tu, itu dikira sebagai makhluk. Sebab ada nisbah, boleh disukat, boleh dibahagi-bahagi. Allah Ta'ala tidak begitu. Baik. Yang ketiga, berpihak bagi jirim. Berpihak bagi jirim, iaitu ada arah. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Begitu juga mempunyai pihak. Dia apa beza berpihak bagi jirim? Begini. Ni jirim, ada yang arah kepada dia. Arah depan, arah belakang, arah atas, bawah, kanan, kiri. Itu berpihak bagi. Kalau mempunyai pihak, dia tu sendiri. Ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Contoh kalau kita ambil manusia. Kalau disebut sebagai mempunyai pihak, mempunyai arah. Kita ni ada arah tak? Ada. Mana arah depan kita? Ni arah depan. Ni depan kita. Muka kita depan. Belakang ni belakang. Atas ni atas. Bawah tapak kaki lah bahasa kita. Kalau kanan sebelah sini, kalau kiri sebelah sini. Betul ke tidak? Itu kita punya arah pada kita. Kalau kereta, kita ambil kereta, mana depan kereta, mana belakang kereta, atas kereta, bawah kereta, kanan kereta, kiri kereta. Betul ke tidak? Contoh. Kalau berpihak bagi dia, maksud dia yang di depan dia tu apa? Yang di belakang dia tu apa? Bukannya cerita dia tu, tapi cerita yang berdepan dengan dia, yang membelakangi dia, yang di atas dia, yang di bawah dia, yang di kanan, yang di kiri dia. Bukannya cerita dia tu. Boleh faham tak tu maksud dia tu? Mempunyai pihak dengan berpihak bagi jirim. Ada dua benda yang berbeza, dua istilah berbeza. Dia menunjukkan situasi tu berbeza. Kalau nombor 4 tu mempunyai pihak, makna jisim tu sendiri, benda tu sendiri, makhluk tu sendiri yang ada arah pada dia. Dia tu sendiri ada arah. Dia tu sendiri ada depan, ada belakang. Begitu. Tapi kalau berpihak bagi dia, makna dia dibandingkan dengan satu makhluk yang lain. Jadi dia duduk depan, dia duduk belakang, duduk atas, duduk bawah, kanan, kiri. Begitu. Jelas kan? Maka semua tu ialah menunjukkan kepada makhluk. Bahasa mudah dia mempunyai arah. Yang mempunyai arah ni hanyalah makhluk. Allah Ta'ala tidak mempunyai arah. Sebab tu salah kalau kita sebut Allah Ta'ala itu tinggi. Tinggi di mana? Langit. Itu salah. Yang dimaksudkan tinggi itu, Ta'ala itu tinggi itu ialah darjat, kedudukan, pangkat, kehebatan, keagungan, kekuasaan. Bukanlah diri Allah Ta'ala itu, bukan jisim dia. Sebab Allah Ta'ala tidak berjisim. Jelas kan? Salah yang mengatakan di langit, mengatakan di arah sebagai itu, salah itu tak betul. Malah itu akidah boleh, fahaman tersebut boleh membawa kepada kekufuran. Wal'iyazbillah. Menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Tapi dia orang guna hujah. Dia orang hujah pakai Al-Quran. Itu masalahnya tu. Dia betul, ayat Quran tu betul, tapi kepahaman pada ayat Quran tu salah. Ayat tu betul, kita tak boleh kata ayat Quran salah. Ayat Quran tu betul, tapi kepahaman dia, cara dia memahami ayat tu salah. Ayat sebut istawa, ayat tak sebut duduk. Al-Quran sebut istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa bukan makna istawa tu dengan makna duduk. Bila kita sebut makna duduk, maksud dia kefahaman kepada makna istawa tu salah. Bukan ayat tu salah, tapi dia orang putar. Dia orang kata ini ayat Quran. Lepas tu dia patah balik pada kita, kata takkan ustaz nak tolak ayat Quran? Bila masa pula kita kata kita tolak ayat Quran? Tidak, kita tak tolak ayat Quran. Hadis Nabi pun, hadis dhaif pun kita tak tolak. Dia orang tolak. Hadis dhaif sekalipun kita tak tolak. Kita tetap kata hadis. Cuma hujah itu satu bab. Nak menggunakan hadis dhaif pada berhujah itu satu bab yang lain. Kita dia nak menilai itu hadis ataupun tidak. Ya hadis, hadis. Cuma nak guna untuk hujah, kita tak pakailah hadis dhaif. Memang kaedah pun begitu. Ulama-ulama pun susun kaedah dia begitu. Dia disiplin dia begitu. Yang lemah takkan nak buat hujah. Mesti yang kuat, begitu. Betul, itu pada bab nak berhujah. Seperti mana ayat Quran tadi. Ayat tu betul, tapi kefahaman pada ayat tu salah.
Jadi kesesatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa? Bukanlah perubahan pada ayat. Ayat Quran tak diubah. Memang tak boleh nak diubah. Usaha nak ngubah ayat Quran pun tetap kekal akan dapat kita detect. Orang nak buat pengubahan pada ayat Quran, kita tetap detect. Sebab apa? Ribuan orang hafiz Quran. Ribuan orang hafiz Quran. Dan mereka boleh semak cetakan-cetakan Quran sebagainya tu. Kalau ada dalam tu ada cetakan-cetakan yang dimasukkan ayat-ayat yang tipu, dibuang ayat ke, ditambah ayat ke, diubah ayat ke sebagainya, ubah susunan ke sebagainya, orang boleh detect sebab ribuan orang yang hafal Quran, yang hafal betul-betul, bukannya hafal sekadar hafal 2-3 ayat, tak, memang betul seluruh Quran tu dihafal. Jadi pada adat dia mustahil boleh berlaku perubahan pada ayat. Yang diubah ialah kefahaman pada ayat. Itu yang berlaku kesesatan dalam umat Nabi Muhammad ni, umat Islam. Kefahaman pada ayat. Dan dah berlaku mula benda tu start daripada zaman Sayyidina Osman lagi, ataupun lebih meruncing lagi pada zaman Sayyidina Ali, apabila keluarnya puak Khawarij. Ayat Quran yang Allah Ta'ala tujukan ayat tu kepada orang kafir, digunakan ayat tu untuk tuju pada orang Islam, nak mengkafirkan orang Islam. Dah. Itu dalam kaedah-kaedah, dalam sejarah pun ada, dikarang oleh para ulama, disenaraikan oleh para ulama. Ayat-ayat Al-Quran yang asalnya ayat tu memang asbab nuzul, asal ayat cerita dia kenapa ayat tu turun ialah untuk Allah Ta'ala kutuk, tempelak kepada orang kafir, orang musyrik. Tapi ayat tersebut sekarang ni, start daripada zaman Sayyidina Ali sampai kita sekarang ni, digunakan sebagai hujah untuk nak mengkafirkan umat Islam. Tak betul. Sebab tu ilmu kita kena ambil dengan cara bertalaki, bukan sekadar baca tahu, terjemah betul tu keluar hukum, tak betul. Kena sebut tak benda ni, Ustaz? Kena sebut. Memang kena sebut supaya orang kita tahu. Zaman kita sekarang kesesatan berlaku, orang yang mengaku dia sebagai Islam tapi dia sendiri yang mengkafirkan orang Islam. Wal'iyazbillah. Bukti dia kerana dia salah faham pada ayat Quran dan hadis tu sendiri. Contoh salah faham pada hadis apa? Apa sahaja benda yang baru semua dia kata bid'ah, maka bid'ah masuk neraka. Itu salah faham pada hadis tu. Nah, tafsir hadis tu banyak cara ulama dah susun kaedah-kaedah bagaimana nak memahami hadis kullu bid'atin dalalah tu. Lepas tu mereka mengatakan bahawa apa? Diguna ayat Quran yang satu lagi, antara dia dekat dalam surah Kahfi. Ada satu golongan orang yang dia buat amal, maka dia mengatakan bahawa amal tu ialah yuhsinuna sun'a. Amal tu memang amal terbaik. Padahal dia orang kutuk pula, dia orang guna pula ayat tu sebagai hujah. Mereka hanya merasakan amal tu baik, sebenarnya amal tu dibuat-buat bid'ah dalam agama. Agak-agaklah. Tak semua. Yang ayat tu sebenarnya ditujukan kepada orang yang memang melakukan amal bid'ah, iaitu mengada-adakan dalam agama benda yang memang tidak ada dasar langsung. Tapi puak-puak yang tidak tanggungjawab digunakan ayat tu tadi untuk nak menghentam orang yang baca Yasin malam Jumaat, talqin kat kubur. Sebenarnya semua tu semua ada dalil, semua ada bukti dia. Yasin, baik. Yasin tu ayat apa? Ayat Quran. Apa hukum baca Quran? Apa hukum baca Quran? Kalau yang sebut wajib, maka Yasin malam Jumaat tu wajib. Saya baca Quran. Betul tak? Ke bila kata malam Jumaat, tak boleh mengkhususkan hari. Macam tu. Tiba-tiba pula ayat tak boleh jadi pula kaedah, keluar pula kaedah tak boleh mengkhususkan amalan pada waktu-waktu tertentu. Padahal Nabi sendiri ajar pada kita untuk mengkhususkan amalan. Sebelum tidur Nabi ajar baca apa? Ayat kursi. Itu bukan mengkhususkan amalan. Dia putar balik, Nabi tak pernah ajar pun. Siapa kata Nabi tak pernah ajar?
Itu berlaku pada zaman kita, tuan-tuan. Termasuklah dalam bab ni yang bab arah dan sebagainya ni. Sebab sekarang ni timbul balik isu mengatakan Allah di langit, di arah sebagainya, timbul balik ke dalam Facebook. Kita ingat senyap dah jawab, berpuluh-puluh ulama kita dah jawab. Tetap tak boleh terima. Tetap dia mengatakan Allah Ta'ala tu di arash. Pelik betul. Satu soalan dia nak tanya. Baik, arash tu siapa yang bikin? Arash tu makhluk ke Tuhan? Jangan kata arash tu makhluk. Allah Ta'ala lah yang buat arash tu, yang menciptakan arash. Baik, sebelum arash ada, Allah Ta'ala kat mana? Dia kata pula, soalan kau tu salah. Dia hantam pula kita balik. La ilaha illallah. Tu buat-buat ni. Yang penting nak kata apa? Dia betul, kita salah. Tak boleh macam tu. Dalam agama kita bukan nak cari siapa betul siapa salah. Dalam agama ni kita nak cari kebenaran, mana yang benar. Bukannya nak cari mana siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang kalah. Begitu. Baik. Jadi nombor 3, nombor 4 tu, itu ialah sifat makhluk. Dia bukan sifat Tuhan. Surat 53 kitab akidah. Terus kemudian yang kelima, bertempat. Bertempat ini makhluk saja bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Mustahil Allah Ta'ala mempunyai tempat. Sebab kalau kita terjemah ayat Quran secara zahir, secara literal, direct translation ni orang Kedayan, direct translation, terjemah secara harfiah, secara direct macam tu, akan berlakulah pertembungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab sekejap ayat kata di langit, sekejap kata di arash, sekejap kata apa? Allah Ta'ala lebih dekat dengan kamu seperti mana dekatnya urat leher. Mana dia urat leher? Lepas tu di mana-mana pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana-mana saja kamu berada, maka Allah Ta'ala ada di situ. Kalau terjemah secara literal, terjemah secara direct translation, maka ayat Quran dengan satu ayat Quran yang lain, kalau terjemahan cara direct macam tu, dia akan jadi bertentangan tak? Bertentang tak macam tu? Kalau bertentangan, maksud dia apa? Mesti ada kelemahan pada Quran, betul? Dan itu mustahil. Sebab Quran dia bukanlah ada kelemahan. Sebab Quran bukannya karangan Nabi, bukan ayat manusia. Tapi Quran ialah wahyu Allah Ta'ala. Itu kalam Allah. Mustahil kalam Allah ada masalah. Kalau ada masalah macam tu, itu orang jadi pening tu. Yang betul dia satu ayat dengan satu ayat yang lain tidak ada pertentangan dan tidak ada pertembungan langsung. Sebab apa? Kalau kita faham dengan kaedah yang betul, maka semua ayat tu sebenarnya membawa maksud yang sama. Itu apa? Allah Ta'ala berkuasa kepada kita. Di mana saja kita berada, kita kekal dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Menyuruklah kat mana-mana sekalipun. Walaupun di benteng yang sangat kukuh, burujun musyayadah, walaupun kita menyuruk dekat dalam bangka yang sangat kukuh sekalipun, tanam dalam bumi 100 km sekalipun, 1 km. Contohlah, buat contoh ni, 1 km sampai mantel lah kat bawah tu, hancur dah pun. Kan? 100 meter pun panah dah. Ni pula 100 km. Tak kisahlah, yang penting tanam dalam bangka macam mana sekalipun, mati tetap mati. Tak ada yang boleh lagi. Tak boleh lagi. Takdir Allah Ta'ala tu tetap pada satu makhluk tu. Dia tidak akan berubah. Tetap dia tidak berubah. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada tu memang akan berlaku. Masa dia pun dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita je tak tahu bila berlaku benda tu. Tapi sebenarnya pada Allah Ta'ala benda tu dah diketahui dah tahu dah akan berlaku bila. Memang takdir Allah Ta'ala tu akan berlaku. Kita cubalah tolak macam mana kat sekalipun, dia tidak akan dapat kita tolak. Begitu. Itu sebenar maksud pada ayat-ayat yang semua yang disebut tu, ayat-ayat mutasyabihat tu. Tapi masalah apabila digunakan dengan terjemah literal, itu yang menyebutkan bahawa mereka kata Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di arash, Allah Ta'ala di mana-mana. Padahal kalau ikut betul, langit, arah, di mana-mana, di hablil warid ni, dekat dengan urat leher tu kan, tempat dia tu berbeza-beza. Pada segi literal dia, zahir dia kan, tempat tu berbeza-beza. Nanti last kali orang akan tanya, sebenarnya Allah Ta'ala di mana? Dia kan tanya itu balik. Orang dah bingung.
Jadi jawapan ataupun pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat tu pahaman yang salah, pahaman yang sesat. Itu pahaman yang mujassimah, pahaman musyabbihah. Itu sesat. Akidah tu akidah kufur, bukan akidah Islam. Jadi kita tolak yang tu. Yang betulnya ialah Allah Ta'ala ada wujud tapi tidak bertempat, dan dia tidak memerlukan kepada tempat, dan dia tidak berhajat pun kepada tempat. Sebab tempat tu makhluk. Allah Ta'ala cipta makhluk ni bukan dia berhajat pada makhluk tu. Kalau tak ada makhluk sekalipun, Allah Ta'ala tetap Tuhan tak? Tetap juga Tuhan. Kemudian yang keenam, bermasa. Adanya tempoh masa. Ada sebelum, semasa, selepas. Ada umur. Terikat. Kita ni terikat masa. Sebelum, semasa, selepas. Cuma masa ni akan musnah apabila sampai akhirat. Masa ni akan musnah. Masa tu sendiri pun makhluk. Masa tu sendiri pun makhluk. Apa makna masa tu sebenarnya? Saja nak tanya. Bagi fikir sikit. Apa makna masa tu sendiri? Apa itu masa? Tempoh. Apa makna tempoh tu? Masa. Apa makna masa tu? Tempoh. Apa makna tempoh tu? Masa. Takkan macam tu. Tak selesai masalah. Apa hakikat masa tu sendiri? Tempoh tu sendiri? Yalah. Itu dia punya sifat pada masa tu. Ada permulaan, ada semasa, ada pengakhiran. Sebelum, semasa, selepas maksud dia kan. Tapi apa hakikat pada masa tu sendiri? Kalau orang tanya pada kita, apa itu masa? Badan kita pun pinjaman. Tak, masa tu sendiri. Kalau orang tanya pada kita, masa tu ialah hayat, kehidupan. Nyawa tu ialah masa. Maknanya apabila mati saja kita, cabutnya nyawa, habis dah masa kita. Masa di sini, masa hidup di dunia. Di alam kubur ada lagi tak masa? Ada. Sebab tu masa ni hanyalah hancur setelah ditiup sangkakala. Setelah sangkakala tidak ada dah masa. Tidak ada yang disebut sebelum, semasa, selepas, tak ada dah. Sebab bila kita dah masuk ke alam akhirat, dia tidak ada penghujung. Bila dia tidak ada penghujung, maka dia tidak ada permulaan sebenarnya. Kalau pada segi asas kaedah dia begitu. Maka akhirat dia tidak ada penghujung. Dia tidak ada penghujung. Kekal selama-lamanya. Sampai bila? Sampai selama-lamanya, tak tahu. Kalau orang Kedah ataupun orang sebelah pantai timur, dia kata sampai sud ni makna tak tahu bila. Sampai bila-bila, tak tahu. Sampai kita pun tak tahu bila. Tu makna sampai tak diketahui selama-lamanya. Cuma kalau di atas muka bumi ni, selagi mana tak akhirat, tak berlakunya kiamat, maka masa tu masih ada. Masa tu masih ada. Maka Allah Ta'ala dia tidak dilingkungi masa. Tak ada masa sebelum, semasa, selepas, tak ada. Allah Ta'ala kekal. Kekal. Dia tidak ada bermasa. Dia tidak ada kata sebelum, tak ada masa, semasa, tidak ada selepas. Sebab dia tidak dilingkungi dengan masa. Kalau ada dilingkungi dengan masa, maka akan ada pengakhiran. Sebab masa tu sendiri ada pengakhiran. Baik. Kemudian 7, mempunyai sifat-sifat baharu. Mempunyai sifat-sifat baharu. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, sebagainya. Itu semuanya sifat-sifat makhluk. Ada anggota. Allah Ta'ala tidak. Jadi salah yang mengatakan Allah Ta'ala ada tangan. Allah Ta'ala alam. Itu wal'iyazubillah. Kita pun tak tahu macam mana dia orang boleh faham begitu. Mudah faham dia ialah apabila dia terpengaruh dengan menyamakan Allah Ta'ala seperti mana makhluk. Dia membayangkan Allah Ta'ala tu macam dia. Tu yang dikatanya ada tangan, ada kaki. Sebab bila mereka bahas berkenaan dengan ayat kursi, diterjemahnya kursi itu ialah tempat letak kaki Allah Ta'ala. Tempat letak dua kaki Allah Ta'ala. Dah lah tempat letak kaki Allah. Dia kata Allah Ta'ala ada kaki. Lepas tu letak, ada sebut lagi dua kaki. Mana ada dua kaki? Itu lagi pening. Dia menyamakan Tuhan macam dia.
Wal'iyazubillah. Padahal maksud kursi itu sebenarnya yang disyarahkan oleh para ulama ialah kerajaan Allah Ta'ala. Ini kekuasaan ni, langit bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Makna dia kerajaan ataupun yang Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara ni, makhluk ni, apa sahaja yang meliputi langit dan juga bumi. Apa sahaja, semua ni bawah kekuasaan Allah Ta'ala, meliputi semua sekali kekuatan keagungan Allah Ta'ala tu. Itu maksudnya. Itu yang paling selamat. Ini kursi letak kaki Allah. Habis untuk cerita wassalamu. Pening dah tu. Baik. Terus adanya saiz kecil besar. Kemudian kecil besar ni dia tidak ada pada Allah Ta'ala. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala maha besar, maha besar tu maha besar apa? Akbar tu maha besar apa? Keagungan, kekuasaan, kehebatan, kemuliaan. Itu maha besar. Allahu Akbar tu. Tu makna dia tu. Allah Ta'ala lah yang paling hebat, yang paling besar, kehebatan dia, keagungan dia yang paling, tidak ada lagi dah yang boleh melangkaui, melebihi daripada tu. Sama pun tak ada, ni kan pula melebihi. Tapi jangan kita kata maha besar. Maha besar makna dia badan Allah Ta'ala maha besar. Tu salah. Lepas tu kita kena ajar anak kita, cucu kita baik-baik. Sebab budak-budak ni mereka kan lurus. Dia kan tanya, apa makna Allahu Akbar tu? Kita pun katalah Allahu Akbar tu Allah maha besar. Besar macam mana Macam bukit. Sudah, macam mana kita nak jawab? Budak. Takkan kita nak kata kita kata kita kupur masa tu. Kita jadi murtad. Faham ini pun hati-hati. Sebab kami pernah dengar seorang bapa muda lagi lah, umur 30-an lebih kurang, anak dia umur 4 tahun 5 tahun macam tu lah. Balik sekolah pasti, pakai baju pasti lagi. Budak tu pakai baju pasti, baju hijau tu kan. Kenal lah dia budak pasti. Abah dia tanya, tadi belajar apa kat surah dekat sekolah, dekat pasti? Kita belajar azan. Macam mana azan tu? Allahu Akbar. Abah dia tanya apa makna dia? Abah dia tanya kat budak tu. Budak dia kata Allah maha besar. Budak tu tanya balik kat abah dia. Budak tu tanya balik, maha besar tu besar macam mana bah? Budak cerdik. Abah dia pun kata maha besar lah. Abah dia cekmek dah. Dah terlihat jawab. Abah dia dah pening, besar apa nak cakap besar ni? Lepas tu budak tu tanya lagi, besar macam mana bah? Besar macam bukit, macam gunung. Abah dia kata bila aku pun masuklah campur. Bang, abang cakap apa tadi bang? Abang cakap apa tadi? Anak tu tanya apa tadi? Dia tanya, Ustaz, bukit Allah Ta'ala tu besar macam bukit. Abang cakap apa? Saya jawab lah, ya. Salah tu bang. Itu pun terang pada dia. Itu pun terang pada dia. Tak betul. Kalau kita nampak Gunung Kinabalu tu besar kan? Besar tak? Ada tak lagi besar pada tu? Ada gunung apa? Everest. Gunung Everest tu boleh besar betul? Tapi ada tak lagi besar pada dia? Ada. Apa dia? Bukannya kita tak banding Allah. Allah Ta'ala memang tak boleh nak banding. Ni langit, lautan, lagi besar tak? Lagi besar. Kalau kita kata lautan tu besar, langit lagi besar. Lautan tu hanya 7, ada lagi daratan kalau nak banding keluasan dia. Tapi langit ni sekeliling bumi tu. Nak banding langit tu ada lagi tak lagi besar daripada? Ada. Matahari, bintang, bulan, sebagainya yang lain-lain. Bulan kecil lah sikit daripada bumi. Tapi yang planet-planet lain, matahari lah paling mudah. Besar tak matahari? Besar. Nak banding matahari tu besar, matahari tu ada tak lagi besar daripada dia? Ada. Dia panggil galaksi. Galaksi tu ada tak lagi besar daripada? Ada. Masih ada lagi besar daripada tu. Apa dia? Contoh dia malaikat Jibril tu sendiri, Rasulullah kata dia ada 200 sayap. Satu sayap menyamai dengan satu bumi. Satu sayap tu sekali dia kembang, satu sayap tu tutup satu bumi. Muka bumi kita ni habis semua jadi gelap kalau dikembangkan satu sayap. Baru satu sayap. Kalau 200 tak besar. Besar tu. Jadi
bukanlah makna besar Allah Ta'ala maha besar tu dengan makna dia jisim, badan. Bukan. Makna dia ialah keagungan, kekuasaan, kehebatan, kemuliaan. Makna dia tidak ada yang melebihi keagungan Allah, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Ta'ala, makna kehebatan dia, tidak ada yang melebihi kemuliaan dia. Tak ada yang mulia, semuanya hina, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Begitu. Jelas kan? Kalau nak banding Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau banding sesama makhluk, tadi tu banding Allah Ta'ala dengan makhluk, Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau buat perbandingan sesama makhluk, maka makhluk yang paling mulia sekali apa dia? Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang boleh melebihi Rasulullah. Walau dibandingkan nabi dengan nabi-nabi yang lain sekalipun. Kekal Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang lebih paling mulia antara yang lain. Tapi kalau kita banding dengan Rasul-Rasul Nabi-Nabi, kita ni lagi hina lah, confirm. Sebab kita tak ada dapat wahyu pun. Jangan kau mengaku pula balik ni kan dapat wahyu. Jadi Rasul Melayu. Itu first kali yang akan menghadap saya sendiri. Tim jauh yang akan turun, saya sendiri akan turun. Tak payah tunggu penguasa, saya sendiri akan pergi. Jangan buat bangai ya. Okey, terus. Yang terakhir kat situ 10, mengambil faedah. Faedah ni makna dia ambil hasil. Daripada hukum-hukum dan segala perbuatannya, seperti makhluk menyembahnya untuk menambahkan kebesarannya. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala makhluk ni menyembah dia ke tak menyembah dia ke, dia maha besar, dia maha agung, maha mulia. Tidak ada jatuh sikit pun, tidak akan ada efek pun pada kemuliaan Allah Ta'ala, keagungan Allah. Kalaulah sekalian makhluk ni semua jadi kufur, tak akan efek pun. Tidak akan berlaku efek sekalipun pada Allah Ta'ala. Yang jadi masalahnya pada makhluk tu sendiri sebenarnya. Jadi kita ni makhluk, kita mengambil faedah, kita mengambil kesan. Contoh dia apa? Ni mikrofon ni, kita mengambil faedah tak pada dia ni? Betul? Kalau tak ada dia ni, agak-agak saya cakap macam ni, sejam setengah kita kelas ni, agak-agak macam mana jadi? Sakit tekak lah. Mungkin dengar tapi faham mungkin tidak. Sebab butir bicara tu tak jelas. Tapi kalau pakai mikrofon, kuat suara, jadi dapat jelas. Tu kita ambil faedah. Kita makhluk mengambil faedah. Mendapat kebaikan, ataupun mungkin kita dapat mudarat juga dengan makhluk yang lain. Contoh kita nak datang ke sini naik kenderaan masing-masing kan, ada yang datang pakai lipat bumi. Bismillah, langkah tap tu jadi kat sini. Manalah tahu. Tapi tetap juga dapat faedah. Faedah apa? Faedah ilmu lipat bumi. Tetap ambil faedah sebab ilmu lipat bumi tu tetap makhluk. Pindah daripada satu tempat dalam masa sekejap, sekelip mata. Itu tetap makhluk. Tetap makhluk. Pindah alam kepada alam, sama je makhluk. Mustahil ke ilmu tu? Tak mustahil. Antara yang pernah berlaku bukan sama pada Nabi, zaman kita, zaman sahabat ni pun pernah berlaku. Kita ambil sebelum tu lagi. Disebut dalam Quran bagaimana satu orang yang Allah Ta'ala dia tu menguasai ilmu daripada kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Dia mempunyai ilmu min kitabillah, daripada kitab Allah. Mana Allah Ta'ala bagi pada dia ilmu, dia boleh pindahkan istana Ratu Balqis sekelip mata. Sekelip mata. Sekelip mata. Daripada Yaman pergi ke Palestin, jarak dia lebih kurang berapa ribu kilo? 2,000, 3,000 kilo lebih kurang kan. Kalau flight saja pun, perjalanan flight komersial 2 jam. 2 jam perjalanan. Itu belum masuk landing lagi. Kalau jet mungkin 45 minit kot. Ke tak capai. Tengok kelajuan lah, berapa ni kan. Baik, tak apalah. Yang penting maksud dia jarak tu jauh. Jarak tu jauh. Kelajuan jet supersonik sekalipun tetap juga ambil masa. Ini sekelip mata. Bayangkan tu. Jin Ifrit pun kalah. Sebab bila Nabi Sulaiman minta, siapa yang boleh pindahkan istana tu Balqis tu pergi ke depan dia, istana Nabi Sulaiman tu, pindah ke depan tu.
Jadi Ifrit angkat tangan, aku boleh tuanku, aku boleh pindahkan sebelum tuanku bangun. Mana duduk ni sebelum bangun, berapa saat ambil masa? Ada masa juga kan, betul ke tidak? Nabi Sulaiman dia tak kata ya, dia tak kata tidak, dia pusing. Dia tanya lagi pada lain, ada lagi tak yang lain, ibarat macam tu lah. Dia pusing je, dia toleh. Dia bukan kata oh kau Ifrit tak standard, dia tak cakap macam tu. Dia alih saja pandangan. Dia pandang pada satu orang wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala. Asif bin Balkhiyah nama dia. Asif bin Balkhiyah. Kalau orang Jawa dia tak boleh sebut Asif, dia sebut Asif. Tak apalah, Asif bin Balkhiyah nama dia. Dia diberikan ilmu oleh Ta'ala, dia ada ilmu. Dialah yang memindahkan istana Ratu Balqis tu sekelip mata. Sebelum tuanku berkelip mata. Tu mana sekelip mata lah tu. Sekelip mata. Punyalah hebat. Tu ilmu manusia. Jadi ilmu lipat bumi ni dia bukan benda pelik. Tapi zaman kita sekarang ni mulalah orang tu pakai jin lah, pakai itulah, hantu kayu lah, macam-macam. Tengok dulu. Benda-benda pelik begitu kena tengok asas dia. Jadi daripada situ kita faham, orang yang kalau berlaku benda-benda pelik di atas muka bumi ni pada orang tersebut, maka kita tengok latar belakang dia. Kalau latar belakang dia tu orang yang soleh, yang memang orang berilmu, orang hebat, orang alim, maka benda-benda pelik yang berlaku pada dia tu dipanggil karamah. Tapi bagaimana hebat pun zaman Nabi Sulaiman, orang pada zaman tu yang dapat pindahkan, diberi kelebihan begitu beberapa orang sahaja. Tapi zaman ni umat Nabi Muhammad ni berpuluh-puluh ribu orang boleh dapat kelebihan begitu. Berpuluh-puluh ribu, bukan berpuluh-puluh orang, berpuluh-puluh ribu orang. Pernah satu ketika Sayyidina Umar ni, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Ni ketika saat sinilah Sayyidina Umar jadi khalifah. Pada ketika tu dihantar 3,000 orang tentera untuk pergi buka Afrika. Masa tu Afrika di bawah satu kerajaan, antara dia kerajaan Parsi, tapi yang sebelah sini, sebelah Afrika. Baik. Dan ada juga pengaruh daripada Rom, Byzantine. Tak apalah, yang penting berlaku peperangan. Waktu peperangan tu tentera Islam ni dia terkepung. 3,000 orang sedang berperang. Agak-agak bising ni macam mana? 3,000 tu di pihak Islam, yang pihak musuh berpuluh-puluh ribu. Mereka terkepung. Islam ni terkepung. Tentera Islam 3,000 pada ketika itu terkepung. Maka tiba-tiba mereka mendengar suara Sayyidina Umar. Walhal pada ketika itu Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumaat. Hari itu berlaku hari Jumaat. Sayyidina Umar sedang khutbah Jumaat. Sedang khutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar dijerit dalam khutbah tu, dia berjerit 3 kali. Naik ke bukit, naik ke bukit, naik ke bukit. Sayyidina Umar tu sebut dalam khutbah tu. Lepas tu patah balik pada teks yang asal. Maknanya tak ada ubah teks lah. Sikit je saja ada sikit. Berlaku gitu. Sahabat-sahabat kat bawah ni tak ada yang protes pun. Kalau kita agak-agak daripada bawah balik pakai telefon kot. Apa pahal imam ni? Tak? Sebab kenapa jadi begitu? Sebab sahabat dekat bawah yang di Madinah pada ketika tu jadi jemaah solat Jumaat dengan Sayyidina Umar ni tadi, semuanya faham itu karamah sedang berlaku. Semua faham. Tapi selepas daripada solat tu Sayyidina Ali tanya, "Wahai Umar, wahai khalifah, kenapa pula jadi begitu tadi?" Maka Sayyidina Umar kata, "Aku tak tahu. Sedang aku khutbah, dibuka kepada aku nampak tentera kita di Afrika. Mereka ni sedang terkepung. Jadi aku nampak ada bukit satu tu, itu boleh tempat yang ada potensi boleh mana boleh bergundur, kumpul kekuatan balik, serang balik. Jadi sebab tu aku sebut, sebab tu aku jerit." Benda tu didiamkan lah, dia diam Madinah. Setelah sebulan lebih, kan tentera yang perang tadi menang. Rupanya tentera Islam tu menang betul. Bila dia dengar suara Sayyidina Umar tu, naik ke bukit, bertahan balik semula, serang balik, menang. Jadi tentera ni balik ke Madinah, report hasil daripada peperangan menang, ni harta rampasan sebagainya. Okey, Sayyidina Umar terimalah report tu. Tiba datang satu komando bagi tahu, "Ya wahai Amirul Mukminin,
ada benda pelik sedang berlaku ketika kami sedang berperang. Apa dia benda pelik tu? Kami semuanya mendengar suara kamu. Bayangkan tu. Tengah perang, bising kan? Kalau satu orang jerit, agak-agak dengar tak? Boleh dengar tak 3,000 orang serentak sekali dengar pada ketika tu? Pada segi adat, mustahil. Betul tidak? Sebab bising. Ting-ting. Bunyi pedang tu lah satu bab. Bunyi orang menjerit kesakitan, macam-macam. Betul ke tidak? Tapi kenapa 3,000 tu boleh mendengar semua? Itu karamah umat Nabi Muhammad. Karamah zaman Nabi Sulaiman, ia berlaku karamah pada Asif bin Bakhayyar tadi, tapi pada dia seorang. Tapi karamah umat Nabi Muhammad semua boleh dapat. Syarat dia apa? Soleh. Syarat dia beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus salihat falahum ajruhun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Dia akan diberi kelebihan, diberikan ganjaran tanpa ada batasan, tidak ada batasan. Syarat dia beriman, beramal soleh. Tu sebut tu. Baca surah Wat-Tin wa Zaitun tu kan. Baik, terus habis. Jadi yang mengambil faedah ni hanyalah makhluk. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah. Kalau seluruh manusia ni beriman, seluruh makhluk ni beriman, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Kalau tidak ada langsung orang beriman, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Cumanya bila tidak ada langsung dah orang beriman, maka Allah Ta'ala jijik dengan dunia ni. Dia akan kiamatkan. Jadi selagi mana ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah atas muka bumi ni, walaupun tinggal satu orang sekalipun, tetap bumi ni tidak akan kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la tabqa syai'an ala biqa'il ardi an taqul Allah 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 Allah. Tidak akan berlakunya kiamat selagi mana di atas muka bumi ini adanya makhluk yang masih lagi menyebut Allah 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 Allah. Tak akan berlaku. Bila dah tak ada dah, maka berlaku kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah cerita, pada ketika semua umat manusia pada ketika tu makhluk semua dah jadi kufur melainkan tinggal satu orang. Satu orang ni pun, dia pun dah tak tahu solat, dah tak tahu puasa, dah tak tahu hukum mahkam syariat, semua dah tak tahu dah. Dia hanya tahu Allah. Bila orang tanya kepada dia, Allah, siapa tu Allah? Entah. Dia pun tak tahu dah makna Allah tu apa. Cuma dia kata, tok nek moyang aku dulu, kalau mereka ni sakit, mereka akan sebut Allah. Allah, menangis. Kalau gembira, Allah. Tu kalau gembira. Jadi aku ingat tu Tuhan kot. Akhirnya dalam hadis tu, satu ketika dia ni gembala kambing. Kambing dia tu diserang oleh singa. Maka dia pun berlawan dengan singa. Luka dia dengan sebab berlawan dengan singa tadi, dia mati. Yang beriman ni tadi, yang sebut Allah Allah ni tadi, dia masih beriman Allah Ta'ala tu Tuhan, maka dia mati. Lepas dia mati, kiamat dunia. Tu. Sebab tu jangan halang orang nak zikir Allah Allah Allah. Zikir Allah Allah Allah, tak ada maksud dia kata tu. Bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Maksud dia apa tu? Dia nak suruh kiamat cepat lah tu. Orang yang menghalang orang berzikir ni makna dia nak suruh kiamat cepat. Dia nak suruh kiamat cepat. Dia sanggup ke nak kiamat cepat? Tu. Allah Ta'ala alam. Jadi di atas muka bumi sekarang ni ada berapa umat Islam? 1 bilion lebih. 1 bilion lebih. Daripada jumlah keseluruhan manusia di atas muka bumi ada lebih kurang dalam 7 bilion lebih. 8 bilion lah, hampir 8 bilion dah. Jadi 1/7, 1/8. Lebih kurang umat manusia di atas muka bumi ni yang beriman. Takkanlah berlaku kiamat. Tak. Sebab Nabi sebut janji dia betul. Janji Nabi tu betul. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah atas muka bumi ni tidak ada lagi dah orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Barulah berlaku kiamat. Sebab kiamat ni merupakan seksa pertama bagi orang kafir. Orang beriman dia tak akan menghadapi kiamat. Allah Ta'ala matikan dulu. Matikan dulu. Sebab dalam hadis yang lain pun Rasulullah cerita bahawa sebelum berlakunya kiamat
akan adanya satu jenis udara. Ulama-ulama tafsirkan udara. Ada sebagian ulama kata cuaca. Yang mana udara cuaca ni tadi mematikan hanya orang Islam saja. Orang Islam semua mati. Kerana kan cuaca tu, kerana kan udara tu. Ada yang kata wabak, tak apalah. Yang penting matilah orang Islam mati, dimatikan dulu. Semua orang beriman semua mati dulu. Barulah berlakunya kiamat. Barulah berlakunya kiamat. Maka kiamat tu ialah goncangan sebagainya tu, malapetaka yang berlaku memang dahsyat sungguh. Dahsyatnya kiamat ni dia bukan macam kita gempa bumi. Gempa bumi itu mungkin 0.00001% daripada kiamat. Nak bezanya kiamat dengan gempa bumi atau bencana alam begini. Bencana alam kalau berlaku, kita kalau ada anak, kita ambil anak kita terdukung buat lagi, betul ke tidak? Betul ke tidak? Benda-benda yang kita sayang kita masih boleh pegang lagi, kita boleh buat lagi. Kiamat, Nabi sebut ibu yang sedang menyusukan anak, dia akan baling anak dia tu. Lagi dahsyat. Kalau sekarang ni wali'azubillah kita tak minta berlaku tsunami dekat Labuan kita ni, gagak kita akan lagi ke mana? Lagi balik rumah dulu kan, cari anak bini kita buat lagi dulu. Maksud dia apa tu? Itu belum kiamat. Sebab kita masih lagi ada perasaan menyelamatkan orang yang kita sayang. Tapi hari kiamat kalau berlaku, dia akan mencampakkan anak dia sedang, bayangkan anak sedang disusu, sedang dikendong tu, ibu tu akan mencampakkan anak tu. Kalau dia sedang mengandung, gugur anak tu daripada perut dia, dia akan lagi, dia biarkan anak tu. Itu kiamat. Dahsyat, itu lebih dahsyat. Maha dahsyat. Wal'iyazubillah. Jadi kita minta berlindung banyak-banyak dengan Allah SWT daripada kita dikenakan begitu. Kekal kita dengan beriman, insya-Allah selamat kita dunia akhirat. Itu yang penting. Yang penting dia 10 benda ni, antara dia 10 benda ni tadi memang tidak akan ada pada Allah, hanya ada pada makhluk semata-mata. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Kalau adalah dalam perasaan-perasaan kita membayangkan adanya 10, salah satu daripada 10 ni pada Allah Ta'ala, maka kita buangkan cepat-cepat, nafi banyak-banyak. Banyakkan kita berzikir la ilaha illallah. Banyakkan kita berzikir tahlil tu. Panggil zikir tahlil tu. Wallahu ta'ala alam. Boleh? Nak bahas ni sedap ni, lepas subuh sedap ni. Boleh kita ambil terus kitab kedua kita. Kitab Matan Safinatun Najah. Kita sampai musak mana ni? Bahait lagi kan? Tak lepas lagi bahait ni. Ada satu lagi tajuk berkenaan dengan bab ni. Itu dinamakan sebagai istihadah. Itu kita dah cerita siri sebelum ni, kita cerita berkenaan dengan apa itu haid, syarat dia bagai-bagai. Lepas tu siri yang seterusnya kita cerita berkenaan dengan bab nifas. Kan nifas kan? Lepas tu kita ada anda dah syarah ke belum? Yang perubahan dari nifas pergi pada haid, haid pergi pada nifas, haid pergi pada haid, nifas pergi pada nifas, ada tak? Dah syarah dah kan? Itu dah syarah dah. Okey, baik. Selesai dah tu bab haid nifas, selesai dah tu. Itu yang penting dah. Fardu ain yang kena tahu. Ada pun yang lebih lagi daripada tu dah kita pada kifayah dah tu. Dia lebih pada kepakaran dah tu. Baik. Kita ambil pula satu bab lagi, dia panggil istihadah. Tak ada dalam ni, dia tak ada dalam kitab tu. Cuma kesinambungan. Ini pada syarah boleh kita catat. Ini memang kena catat. Kalau yang haid nifas tu asas dia ada dalam ni. Asas ada dalam ni, berapa hari suci sebagainya ada dalam ni. Baik. Istihadah. Saya tak cadang nak tulis dekat bawah putih, jadi boleh kan? Yang saya cakap ni boleh tulis dah kot, boleh kan? Okey, baik. Apa makna istihadah? Apa makna istihadah? Istihadah ni ialah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan bukan kerana haid dan bukan kerana nifas. Sebab haid nifas kan kita dah tahu ada syarat dia kan? Mana dia bukan haid, dia bukan nifas. Maka kalau bukan haid, bukan nifas, dia istihadah. Dia istihadah. Baik. Hukum dia.
Hukum. Dapat tak takrif tadi? Dapat kan? Dapat okey. Dia adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan. Maknanya dia kalau keluar daripada telinga dia tak panggil istihadah keluar daripada hidung kan orang berdarah hidung kan? Hidung berdarah kan? Tak panggil istihadah. Tak ada panggil istihadah. Ada mana mesti daripada rahim perempuan. Orang lelaki tak ada istihadah. Yang duk tanya pula, kalau lelaki jadi benda macam tu macam mana Ustaz? Tak payah tanya, soalan tu salah. Soalan tu salah dah. Soalan tu tak betul dah. Nak jawab pun tak betul. Kalau jawab juga lagi tak betul, lagi bening. Okey, baik. Batal balik. Hukum istihadah tu, hukum darah istihadah tu, hukumnya ialah najis. Betul dah. Haid nifas pun najis juga. Cuma istihadah ni najis, tetapi perempuan tersebut masih wajib kena solat. Wajib kena solat. Beza dengan haid dan juga nifas. Haid dan nifas ni darah tu najis, dan perempuan tu tak wajib solat. Ketika dalam keadaan tempoh haid, tempoh nifas ni dia tidak wajib solat. Kalau dia solat juga berdosa. Haram. Tak sah. Jadi haid nifas, kalau haid nifas, apa sahaja ibadah khusus maka tak boleh buat. Ibadah umum boleh. Apa beza ibadah umum ibadah khusus? Dalam mazhab kita Syafi'i, nak beza dia ialah pada niat. Niat khusus. Kalau ibadah khusus, dia akan ada niat. Contoh macam kita wuduk. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Maka itu ibadah khusus. Ibadah khusus orang haid nifas tak boleh buat. Faham? Contoh iktikaf di masjid. Iktikaf tu ibadah khusus. Ibadah khusus. Tawaf ibadah khusus. Puasa ibadah khusus. Solat ibadah khusus. Ibadah khusus orang perempuan tak boleh buat ketika dalam keadaan haid dan juga nifas. Tapi kalau istihadah, dia kena buat. Dia kena buat. Dia tidak jadi halangan. Dia kena buat. Jelas kan? Faham kat situ kan? Begitu. Kalau ibadah umum siapa-siapa pun kena buat. Apa contoh ibadah umum? Zikir. Tak salah zikir lafaz apa sekalipun. Zikir tasbih, zikir tahmid, zikir tahlil, zikir takbir, zikir tamjid. Tahu makna tamjid? Apa lafaz tamjid? Lafaz tamjid ni dia gabung semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua tu ialah lafaz tamjid. Kalau orang panggil tanya pada kita apa tu tamjid? Tamjid ialah lafaz yang panjang tu, daripada subhanallah sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai tu. Itu semua tu ialah lafaz tamjid. Tapi kalau satu pecah-pecah, ada nama dia sendiri juga. Subhanallah panggil tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Kemudian ada kat situ tahlil, wala ilaha illallah tu. Atau ada tahlil situ, la ilaha illallah tu tahlil. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tu panggil tahwil. Istilah dia, istilah tu. Tapi kalau kumpul semua sekali rangkum, dia panggil tamjid. Jelas kan? Maka banyakkan dengan kita berzikir benda tu. Sebab janji Nabi itu pasti. Janji Nabi itu betul. Kita dengan lafaz tamjid ataupun lafaz tasbih sebagai satu persatu tu, maka kita akan ditumbuhkan untuk kita ni, sekali saja kita sebut, dia akan ditumbuhkan untuk kita di akhirat sebatang pokok, sebatang pohon untuk kita di akhirat apabila kita banyak berzikir. Apabila kita banyak berzikir, satu zikir tu subhanallah, satu pokok ada kat sana. Sebut sama-sama subhanallah. Untuk kenikmatan kita dia dalam syurga. Pokok dalam syurga ni kelebihan dia banyak. InsyaAllah. Kena yakin. Kita orang Islam kena yakin kita masuk syurga. Dan kita kena minta kepada Allah Ta'ala kita masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Apa beza dia hisap tanpa azab ni? Ni tangguh istiadah ni kan.
Tak apalah kita cerita. Apa beza dia? Orang Islam masuk syurga, tapi kena hisap dulu, kena azab. Ada juga orang Islam masuk syurga, tapi tak ada hisap, tak ada azab, direct, straight to the point, lalu highway terus masuk. Ada tak? Ada. Sebab di akhirat nanti, di mahsyar tu, dia ada 3 golongan. Dia ada 3 golongan. Bila kita dibangkitkan nanti, lepas dah berlaku kiamat, pemati sebagainya, dibangkitkan, kita berkumpul di satu padang, nama padang mahsyar, akan ada 3 golongan. Satu golongan yang confirm tu direct masuk neraka. Itu orang kufur, orang kafir. Ya, sebab dalil dia kita baca surah Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila rabbihim wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila jahannama zumara. Allah Ta'ala giring orang kafir ni, orang yang kafir, yang memang engkar pada Allah Ta'ala, terus sekumpulan-kumpulan, group by group, terus direct masuk neraka. Tak ada hisap-hisap, tak ada timbang-timbang amalan, tak ada. Sebab dia memang kufur, tu masuk. Satu golongan. Golongan yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah Ta'ala giring group by group orang yang bertakwa. Dengar jelas betul-betul, bertakwa, masuk ke dalam syurga direct, tanpa hisap, tak payah lalu timbangan mizan, tak ada lalu hisap, tak perlu. Dia direct terus, kumpulan-kumpulan, group by group masuk ke dalam syurga terus. Cara dia kena bertakwa. Takwa ni dia lagi tinggi tahap daripada iman. Dia bertakwa. Orang bertakwa ni ada yang masuk ke dalam syurga direct dengan sebab takwa atas jalan solat. Syurga dia ada satu pintu, nama dia babus solah, pintu solat. Orang yang solat dia hebat, di akhirat nanti dia ada tanda. Apa tanda dia? Apa tanda dia? Anggota wuduk dia tu semua cahaya. Sebab tu kita kena jaga wuduk betul-betul. Batal wuduk keluar kat punggung, tapi kenapa muka kena basuh? Pernah tak kita fikir? Basuh punggung sudahlah, betul ke tidak? Kalau segi akal kita. Tapi syariat bukan begitu. Batal di bawah, keluar kentut, keluar berak, keluar kencing, betul ke tidak? Kat bawah, tapi kita basuh muka. Salah satu penganggota wuduk itu basuh muka. Muka, tangan, kepala, kaki, tak ada kaitan pun punggung. Tak ada kaitan pun kemaluan, betul ke tidak? Kenapa? Ulama jawab, sebab di dunia ke, di akhirat ke, anggota muka, tangan, kepala, kaki tidak akan ditutup. Kita bangkit daripada kubur kita nanti, yang ni tidak ditutup. Orang yang hebat solat dia akan bercahaya. Daripada jauh mereka nampak, cahaya, ya Allah, cantiknya. Subhanallah. Jadi mereka tanya, kau ni siapa? Aku umat Muhammad. Kenapa kau muka kau bercahaya, anggota-anggota kau bercahaya ni? Sebab aku terbaik dalam solat. Okey, baik, sila masuk syurga. Bila kita berjalan masuk syurga, ada pula orang yang kenal kita. Oh, tu kawan aku, tu padian aku. Apa jawab pada malaikat? Kau pergi sana. Kau tak termasuk dalam. Kenapa? Kau tak ada cahaya. Dia ni ada cahaya. Sebab solat. Ada yang masuk syurga dengan sebab takwa. Takwa atas jalan puasa. Atas jalan puasa. Macam mana nak kenal? Dia tak ada cahaya. Orang puasa ni dia tak cahaya. Tapi kelebihan dia di akhirat, mulut dia bau wangi. Cukup dia bagi salam, ya Assalamualaikum, keluar bau yang sangat harum. Lebih harum daripada bau kasturi. Berkilo-kilometer dibau oleh pada mereka. What is the good smell? Malaikat pun speaking. Kalau malaikat tak speaking, macam mana dia boleh catat amal orang ni, orang putih? Betul tidak? Malaikat tahu tak? Kita tahu tak malaikat pun tahu cakap segala jenis bahasa? Percaya tak tuan-tuan? Percayalah. Kalau tidak, macam mana dia nak catat geng kita yang Chinese Muslim, yang Indian Muslim, kan? Bahasa Tamil lah, kan dia orang cakap bahasa Urdu sebagainya tu.
Malaikat boleh catat. Kalau malaikat hanya tahu bahasa Arab, macam mana dia nak catat kita orang Melayu ni? Oh, tak faham lah. Ma fahimtu ma taqul. Ulama malaikat tanya gitu. Salah lah gitu. Dia faham bahasa kita. Patah balik tajuk tadi. Maka orang yang hebat pada puasa ni, dia akan keluar bau wangi. Jadi malaikat bau. Wow, what is the good smell? Kan? Malaikat tanya, kau ni siapa? Aku umat Muhammad. Kenapa mulut kau bau wangi sangat? Sebab aku ni padu pada berpuasa. Okey, masuk syurga. Satu pintu nama dia Babur Rayyan. Pintu khas untuk orang puasa. Sedekah pula, sedekah. Orang yang rajin sedekah ni, dia punya tangan dia akan bercahaya. Anggota lain tak cahaya lah. Melainkan kalau dia pun hebat pada buat solat. Tangan dia tu bercahaya. Maka malaikat tanya, kalau muka bercahaya aku tahu. Dah tahu dah ini golongan yang hebat solat. Kau ni tangan yang bercahaya, kenapa? Sebab aku sedekah bawah. Aku sedekah ni tak ada minta pun orang balas. Dan siapa pun tak tahu. Tu syarat sedekah tu. La yatba'uhu azza tu. Dia tidak ada ungkit-ungkit, tak ada tuntut menuntut, tak ada riak, tak ada takabur. Memang hebat betul bab sedekah, bab zakat. Samalah sedekah zakat, satu bab sama. Maka di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam pintu syurga melalui pintu sedekah. Itu tak ada hisap Itu tak ada duduk pada masyarakat timbang amal, tak ada. Dia direct sebab dia bertakwa. Ada dengan pula babu zikir. Orang yang kuat berzikir ni, di akhirat bila dia bangkit, di depan dia akan ada satu pelita. Macam kita panggil torchlight lah. Bercahaya, cahaya. Lampu tak tahulah terang macam mana, LED 400 watt ke tak tahu lah. Terang. Tu orang zikir, orang kuat berzikir memang dia bercahaya. Sebab apa? Sebab dia orang kuat berzikir ni hati dia tu bersih. Maka macam mana dia zahirkan Allah Ta'ala tanda dia ada cahaya. Di depan dia Allah Ta'ala jadikan ada cahaya. Bahasa kita faham, kita boleh bayangkan macam torchlight lah. Lampu suluh gitu. Jadi nanti malaikat tanya, muka tak cahaya pun, tangan tak cahaya pun, mulut busuk juga, tak ada wangi pun, tapi ada cahaya depan, ada lampu. Kau ni kenapa pula? Aku kuat zikir pun. Masuk syurga. Babu zikri, pintu zikir. Tapi kalau orang beriman saja tak bertakwa, insya-Allah masuk syurga, tapi kena hisap dulu. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bila timbang amal tu dekat timbangan neraca tu amalan dia, baik lagi berat daripada buruk. Buruk dia 99, baik dia 100. Kan lebih berat kan? Maka masuk syurga. Sebab apa? Amal baik dia lebih banyak. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka masuk dalam syurga. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu surah apa tu? Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baca surah Al-Qari'ah tu, nanti balikkan kita cari. Tu. Siapa pula yang bilangan timbangan amal dia tu buruk dia lebih banyak daripada, lebih berat daripada yang baik. Contoh, amal maksiat dia 100, amal baik dia 99. Alah, satu je lagi. Tak ada, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Fahuwa fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali dia ialah ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa tu neraka hawiyah ni? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Api neraka ni kena tapak kaki, tembus ke kepala. Tapi neraka. Kena kat kaki, dia keluar dia kat kepala. Itu api neraka. Agak-agak macam mana kita boleh bayangkan tu? Bayangkan je lah. Bayangkan kita ambil satu batang besi, cucuk dekat ayam. Cucuk kat punggung, keluar kat leher. Macam tu lah lebih kurang. Orang agak ahli neraka nanti. Takkan kita masuk situ kot. Memang insya-Allah masuk balik ke dalam syurga, tapi kena basuh dululah kat dalam neraka. Sanggup kau nak tanggung? Sanggup kau? Jadi kita kena ubah. Jauh pula ke situ.
Buat istihadah pergi buat syurga neraka pula kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan kita minta, kita kena yakin kita masuk ke dalam syurga. Dan paling bagus sekali kita kena yakin sungguh-sungguh kita masuk syurga nanti duduk bersama dengan Rasulullah. Syarat dia kita kena amal agama betul-betul. Kita kena pertahankan Rasulullah betul-betul. Bila orang hina kita kena jawab. Batas balik buat istihadah tadi. Panjang dah tu sebenarnya. Okey, tengok balik pada buat istihadah tadi. Maka darah istihadah ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan bukan kerana haid, bukan kerana nifas. Hukum dia orang tu tadi darah tu najis, makna kena bersih lah, kena cuci. Kena dicuci, itu makna sebab kenapa kita sebut najis tu. Tapi orang tu kena wajib solat. Jadi bagaimana cara dia nak solat? Orang yang istihadah ni dia wajib berwuduk setiap kali masuk waktu solat yang baru. Dia kena tajdid wuduk dia. Sentiasa kena ambil wuduk baru setiap kali masuk waktu yang baru. Walaupun wuduk waktu yang sebelum tadi masih ada. Maksud dia tak buat perkara-perkara batalkan wuduk, tetap wuduk dia dikira batal apabila masuk waktu yang baru. Sebab apa? Dia diistilah sebagai daimul hadas, sentiasa berhadas. Tu istihadah tu ada pada dia. Istihadah ni darah tu tak pandai berhenti. Tak pernah berhenti. Tapi jangan bayang pula darah istihadah ni keluar macam air paip. Keluar darah macam air paip. Itu bukan istihadah, itu kena buat hospital nukleus. Kena pergi emergency room tu. Itu tumpah darah nama dia. Okey, baik. Kemudian macam mana cara dia nak buat? Dia begini. Satu, kita faham tadi dia kena berwuduk setiap kali masuk waktu solat. Praktikal dia bagaimana? Setiap kali masuk saja waktu solat yang baru, maka dia kena pergi masuk tandas. Cuci. Sebab kan darah-darah tadi kan, dia kena cuci. Wajib dia kena cuci. Cuci, istinja. Bahasa faham dia kita sebut istinja. Istinja, cuci. Cebok. Cuci. Selepas tu, dia kena sumbat. Mana ambil gumpalan kapas, sumbat dia punya farash tu. Kemudian cover lagi pakai ventilator ke apa ke pad ke tak salah apa istilah pun. Tu. Tuala wanita tu. Kemudian hendaklah, kalau bahasa dulu dia panggil cawat. Sekarang ni ada seluar dalam kan, yang ketat sedikit. Pakai yang ketat sikit supaya apa? Bila dia berjalan, yang sumbat tadi tak senang tercabut. Tu function dia tu. Kalau tak ada begitu, soal dalam semua yang dah kan? Kalau kata ni 9 dah lembeng-lembeng. Orang 9 ni faham tu, yang lain tak faham tak apa. Dah melayuk-layuk lembeng tu kan. Tu makna dia apa? Buatlah cawat. Cawat ni bahasa mudah dia kita panggil napkin. Macam napkin baby tu kan? Bukan pampers. Bukan pampers, napkin. Napkin yang kain segi 4 lepas lipat 2 jadi segi 3 tu kan? Lampin. Lampin. Ada satu dia tu julur daripada bawah dia naik ke perut kan? Kemudian 2 tu daripada pinggang diikat. Ada sebut dalam Quran. Dalam Quran, dalam kitab para ulama disebut dengan istilah insabah. Ain sad alif ba ta marbutah. Insabah ejaan dia. Itu cawat. Bahasa Melayu kita cawat. Yang penting bila dia berjalan, sumbat tu tadi tak senang tercabut. Baik. Setelah daripada tu dia ambil wuduk, lepas ambil wuduk pakai baju atau tutup aurat secepat mungkin dan terus pergi solat. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan tangguh. Dia terus kena pergi solat. Sekiralah tengah solat darah tu menitis, kena pada kapas yang disumbat tadi, solat dia masih sah ke tidak? Masih sah. Solat dia sah lagi. Sebab dia dah ada usaha untuk tahan. Kalau tak ada usaha untuk tahan, hanya sekadar pakai pencelana macam tu je, lepas tu tak ketat pula, apa berlaku? Bila darah tu menitis, batal. Sebab darah tu keluar. Ni dia kena usaha sumbat. Dan dia kena solat segera. Ustaz, kalau nak tunggu jemaah lagi setengah jam Ustaz, tak payah, solat sendiri. Lagi 2 minit Ustaz, boleh ikut tunggu jemaah sebab lagi 2 minit.
Ngam-ngam dia keluar daripada tandas tadi kan, dia dah ambil uduk apa semua, dia keluar daripada tandas, dia pakai telekung semua siap, qamat. Itulah ikut. Tu ikut. Sebab tu yang para suami sekalian kena perasan, kena berhati. Kalau lah kata isteri kena, Ta'ala takdirkan kena istihadah tu, kita kena faham. Kita kena faham. Yalah, isteri dah keluar daripada tandas, kita baru nak masuk tandas. Buang air pun dah 15 minit dah, duk merut kan. Tunggu abang dulu, jangan kau solat dulu, tunggu dulu. Keluar-keluar tengok kawan dah habis solat. Dia punya marah pada isteri. Kan abang kata kena tunggu tadi, dah kawan tu istihadah, apa nak tunggu? Kita yang salah, bukan dia. Tapi kalau orang tak tahu hukum, dia terus salahkan isteri tu. Sian kawan tu, sudahlah dia sedang diuji. Itu ujian tu. Darah tu tak pandang berhenti. Apa punca boleh jadi istihadah? Tulis siap. Sebab berlakunya istihadah. Sebab berlaku istihadah pertama sekali apabila darah tersebut langgar syarat haid. Langgar syarat haid yang 5 tu. Mana tidak menepati syarat haid. Dia langgar lah tu. Syarat haid kan ada 5 kan. Salah satu daripada 5 tu tak berlaku. Contoh. Darah tu keluar lebih 15 hari. Padahal syarat haid darah tidak boleh lebih 15 hari. Kalau dalam range 15 hari masih dikira haid. Tapi kalau dah terlebih, istihadah lah. Ataupun darah tak cukup sehari semalam, keluar 2 jam lepas tu berhenti, maka 2 jam tadi istihadah. Istihadah sehinggalah dapat 24 jam. Barulah darah yang berikutnya tu, walaupun dia keluar 2 jam, disebabkan dah ada 24 jam tadi, ditambah jadi 26 jam. Maka semua tu dikira haid, sebab dah ada dapat 24 jam. Contoh, hari pertama keluar 24 jam, hari kedua keluar 2 jam ya. Maka darah hari kedua tu dikira darah apa? Haid juga. Kenapa? Sebab hari pertama tadi dah dapat 24. Segi kiraan dia, kalau 2 jam ni tadi hari kedua, campur dengan 24 jam hari pertama, dia jadi berapa jam? 26. Sekurang-kurang darah tu nak istihad darah haid ialah 24 jam. Sekarang ni dah 26 jam jumlah dia, maka semua tu haid. Jelas tak tu? Jelas kan? Sebab dah ada dapat 24 jam. Yang kita kata darah sikit-sikit yang tak dikira haid tadi, kalau darah tersebut keluar belum dapat 24 jam lagi, makna tidak mencapai 24 jam. Belum capai 24 jam. Contoh, hari pertama keluar 2 jam, lepas tu dia berhenti. Besok keluar lagi 2 jam. Campur berapa jam? 4 jam. 4 jam belum 24 jam lagi. Jadi 2 hari tu tadi ialah istihadah. Tu yang kita maksudnya sebut tu. Jelas kan? Ataupun tengah-tengah tempoh suci, patut suci 15 hari. Baru 10 hari suci, hari yang ke-11 tu patut suci, dah keluar darah dah. Maka darah tu darah apa? Istihadah. Itu maksud dia langgar salah satu daripada syarat haid yang 5 tu. Yang kedua, boleh berlaku istihadah ni apabila dia tidak dia langgar juga tu, langgar syarat-syarat nifas. Langgar syarat-syarat nifas. Antara syarat nifas, darah tersebut mestilah tidak melebihi 60. Betul? Kalau lebih daripada 60, maka boleh dikira istihadah. Boleh dikira sebagai istihadah. Contohlah, itu salah satu bentuk berlakunya istihadah pada nifas. Baik. Ataupun darah tersebut memang keluar dengan sebab penyakit. Yang ketiga ni dengan sebab penyakit. Contoh pembedahan. Laku pembedahan, contohlah buang tumor ke apa, kata salah kan, tumbuhan dalam perut buang. Kemudian tiba-tiba keluar darah. Semak masih dalam tempoh suci betul dia, tapi dah keluar darah dah. Maka darah tu istihadah. Dia keluar tu dengan sebab penyakit. Dengan sebab penyakit, sakit lah tu. Ada kanser ke apa ke, maka menitir darah, keluar darah, maka itu dikira sebagai istihadah. Maka hukum dia begitu tadi tersebut. Kaifiat nak selesai pun begitu juga. Nanti keadaan orang perempuan yang istihadah pada haid, istihadah pada haid
Dia ada 7 jenis. Yang tu kita cerita akan datang. Tak nak terus cerita malam ni. Tapi subuh pun selesai ni. 7 tu. Bukan 1. 7. Minggu depan. Okey. Boleh. Jadi kan bila orang yang perempuan ni dia duduk di rumah tu dia boleh buat. Kalau kita yang bekerja ni. Begitu juga dia kena disiplin pergi tandas. Macam dia kerja dia tak boleh nak kena buka masa tu, maksudnya dia mesti operasi dan sebagainya. Contohnya macam mana? Pakai PPE. Macam pakai PPE dan sebagainya. Semayang kan. Dia masa tu kan dia keluar bleeding. Bleeding lah, mana istiadah lah. Jawapan dia kena cari juga masa untuk buka dia punya tu tadi. Bukan mestinya masuk waktu tu kena buat. Mana dalam waktu tu. Bila dia nak solat, dia kena buat turutan yang kaifiat yang kita sebut tadi. Tapi masa dulu ni, masa betul-betul tengah COVID betul-betul tu, nak keluar pun tak boleh. Dia kena jaga kan. Sakit sebagainya. Yalah. Yang tu kecemasan dia panggil rusah dah lah. Dia panggil darurat dah lah. Darurat ambil rusah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Maka kaedah dia semampu yang kita boleh. Gitu. Itu jawapan dia kat situ. Sebab darurat tubihul mahzurat. Tapi kalau kata tidak darurat, masih ada lagi peluang ruang untuk kita buka, walaupun katalah 15 minit contoh kan. Ada boleh break sekejap, kena buat. Kena pergi masuk tanah kejap, buat, bersihkan dulu sebagainya. Itu pun tak ambil masa lama. Sekejap je. Rasanya sempat sampai habis pergi salam sikit-sikit pun 15 minit tu masih ada baki lagi 2-3 minit. Macam itulah. Kalau yang wajib juga, jangan mungkin yang lakukan solat. Begini. Terima kasih Ji. Soalan yang bagus. Untuk solat wajib, okey. Kalau untuk solat sunat selepas-lepas tu, jawapan dia boleh diteruskan dengan suci yang sekali itu tadi. Sebab dia satu wuduk tu valid dalam satu waktu. Apa saja jenis ibadah pun dalam tu, tawaf ke apa sekalipun, bukan maksudnya tu mesti solat fardu saja. Apa saja ibadah yang ada di dalam waktu tu tadi yang memerlukan kepada wuduk, maka cukup sekali wuduk yang tadi tu je. Dalam waktu tu. Tapi penting wuduk tu mesti diambil selepas masuk waktu. Tak boleh sebelum. Contoh masuk waktu 12.30. 12 suku dah ambil siap-siap dah. Padahal ada istihadhah. Maka masuk saja waktu, wuduk yang 12 suku tadi batal. Kalau macam solat duha tu macam mana? Begitu juga. Dia berwuduk lagi lepas solat subuh tu? Okey, subuh baik. Subuh tadi dia dah berwuduk, dia buat macam tadi kan, wuduk. Baik. Habis solat subuh waktu dia bila? 6.30. Apabila naik matahari. Tak kisah jam tu pukul berapa. Yang penting naik matahari. Syuruklah dia panggil. Naik saja matahari, maka wuduk subuh tadi batal. Dia kena pergi tajdid balik. Dia kena pergi renew balik untuk guna untuk waktu duha. Dan duha ni habis dia waktu bila? Belum. Mazhab kita Syafi'i, kita ambil yang muktamad. Yang muktamad mazhab kita Syafi'i, apabila matahari tegak. Matahari tegak belum zuhur lagi. Itu habis waktu duha. Kita ambil yang tu. Memang ada lah khilaf, ada yang sebut duha ni sampai sebelum masuk zuhur. Mana bila azan zuhur habislah waktu duha. Tapi tak betul. Sebab matahari tegak tu dia panggil waktu istiwa. Bukan duha, duha sebelum tu. Duha sebelum tu. Dia ada istilah-istilah dia. Ulama Arab ni, dia ada istilah dia. 24 jam tu, setiap jam tu dia ada istilah dia masing-masing. Pembahagian dia. Subuh, sebelum subuh dia panggil apa? Istilah dia. Sebelum subuh dia panggil apa? Sahur. Sebab tu kita sahur. Tapi orang faham sahur ni makan. Padahal makna sahur tu sebenarnya waktu. Waktu sebelum subuh. Subuh tu dia panggil fajri. Fajar, waktu terbit tu. Lepas terbit fajar tu baru dia panggil subuh. Baru dia panggil subhi. Kemudian lepas tu dia panggil isyraq. Matahari naik. Lepas isyraq tu dia panggil duha. Lepas duha tu ada satu lagi istilah, tak ingat istilah. Lepas tu baru dia panggil istiwa. Lepas istiwa tu dia panggil zawal. Zawal itulah zuhur.
Kenapa pula kita tak panggil solat zuhur tu dengan nama solat zawal? Ataupun bahasa lain zawal tu panggil duluki syams. Dalam Quran sebut duluk. Ya. Aqimus solah liduluki syamsi ila ghasakil lail. Duluk tu maksud dia zuhur tu. Kenapa dia nama solat zuhur tu? Apa sejarah solat zuhur tu nama dia zuhur? Ni ambil catat dia tau. Kenapa solat zuhur dinama zuhur? Sebab solat zuhur lah solat yang pertama sekali dizahir atas muka bumi setelah Rasulullah Isra' Mi'raj. Kan Isra' Mi'raj dapat perintah solat. Nabi sampai di Mekah sebelum subuh. Tapi solat subuh tu tak diwajibkan lagi. Malaikat Jibril belum turun ajar solat subuh lagi. Solat apa yang mula-mula sekali malaikat Jibril ajar? Zuhur. Sebab tu nama dia zuhur. Zahara, zahir. Jelah keluar. Tu. Solat yang pertama sekali yang dizahirkan atas muka bumi ialah solat zuhur. Setelah peristiwa Isra' Mi'raj tu. Dengan kaifiat yang kita buat sekarang. Sebab kalau kata kaifiat solat Nabi-Nabi dulu-dulu dah ada kaifiat dah. Tapi dia orang kaifiat Nabi-Nabi terdahulu, umat terdahulu, solat mereka dia ada solat juga. Tapi solat dia tu tidak ada rukuk. Solat mereka kalau berdiri, lepas berdiri tu sujud. Berdiri, sujud dengan duduk memang ada. Itu solat Nabi-Nabi, syariat-syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad memang ada. Daripada berdiri terus sujud, daripada duduk sujud, daripada sujud duduk, daripada sujud berdiri, ada, tu ada. Tapi rukuk tak ada. Rukuk hanya syariat Nabi Muhammad. Sebab tu dalam Quran sebut warka'u ma'ar raki'in. Kenapa kena perintah rukuknya? Kenapa tak wasallu kamal musallin? Kenapa tak sebut gitu dalam Quran? Betul ke tidak? Solatlah kamu seperti mana orang solat. Dia tak sebut. Sebab solat ni daripada zaman Nabi Adam dah ada solat dah. Tapi tidaklah seperti mana yang pergerakan dalam syariat Nabi Muhammad. Maka syariat Nabi Muhammad yang mula-mula sekali zahir seperti mana yang kita solat kita tu adanya qiyam, adanya rukuk, ada i'tidal, sujud, duduk sujud sampai tahiyat tu mula sekali dizahirkan atas muka bumi ni ialah waktu zuhur setelah daripada Rasulullah balik daripada Isra' Mi'raj. Itu kenapa dinamakan solat zuhur. Sebab solat-solat yang lain, asar tu waktu. Asrun tu ialah waktu yang di mana bayang-bayang lebih panjang daripada objek. Dia panggil matahari rendah. Ada panggil asrun. Maghrib matahari terbenam. Itu cerita waktu. Isya matahari sudah hilang, cahaya sudah hilang, dah jadi gelap. Itu panggil isya. Subuh cerita waktu subuh tu. Jadi solat-solat lain semua diambil nama dia tu berdasarkan selari dengan waktu, kerana nama waktu tu. Tapi zuhur tak. Zuhur diambil kerana sebab peristiwa tu. Dialah solat yang pertama sekali dizahirkan atas muka bumi setelah daripada Isra' Mi'raj. Setelah Nabi Allah Ta'ala bagi perintah pada Nabi secara direct, perintah untuk salat, syariat salat. Jelas kan? Tapi boleh tak kita sebut nama solat zuhur tu dengan nama solat zawal? Boleh. Pada bahasa lah, pada gelaran. Solat zawal, solat duluk boleh. Solat gelinci matahari, solat zuhur tu. Tapi taklah orang panggil nama macam tu. Pening orang. Apa solat gelinci matahari? Kau ni bid'ah ni. Buat nak agama baru kau ni. Orang cakap macam tu. Padahal dia tak tahu itu sebenarnya. Kalau ikut nama pada waktu. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Cukup dah? Ya, Keputihan dengan istihadah tak sama. Istihadah ni darah. Keputihan ni cecair. Cecair ni dia keluar daripada dua. Satu yang memang keluar daripada dalam rahim, satu yang keluar di bibir farash. Keputihan ni dia ada dua. Yang di bibir farash dia tidak wajib istinja. Sunat istinja. Dia dikiyahkan hukum seperti mana peluh. Maka dia bukan najis. Tapi sunat istinja je lah, sebab rasa melekit. Tapi dia keluar daripada bibir farash. Daripada bibir farash. Tapi kalau keluar daripada dalam, daripada saluran dalam, saluran farash, daripada dalam rahim sekalipun,
Cecair putih itu dia panggil keputihan yang mewajibkan istinja, membatalkan wudu. Jelas kan? Jadi dia bukanlah bukan istihadah. Dia hanya boleh tahu. Dia rasa keluar, rasa macam darah, rupanya cair putih. Cair putih gitu. Maka dia membatalkan wudu, dia tidak mewajibkan. Dia batalkan wudu, mewajibkan istinja. Istinja saja, tapi dia bukanlah seperti mana istihadah yang kena wudu setiap kali waktu tu. Melainkan kalau keputihan tu sudah jadi penyakit yang teruk. Maksud dia dah tak boleh kawal lah. Biasanya begitu, puncanya ada berlaku jangkitan kuman di dalam farash. Maka tu kena pergi cek. Takut ada tumor ataupun ada apa-apa infection dekat dalam tu. Sebab tu dia keluar cair tu. Tapi pada segi hukum, kalau dah sampai kena jangkitan begitu, barulah dihukum sebagai istihadah. Sebab pada ghalib adat dia, bila dah kena jangkitan begitu, cecair putih yang keluar tu tidak dinamakan keputihan, tetapi istihadah. Dia akan keluar dengan darah sekali biasanya. Sebab dah jadi penyakit. Dah ada infection, memang akan ada darah ataupun nanah. Dia akan keluar begitu. Tapi kalau dia darah cair putih tu sahaja, maka itu dikira sebagai keputihan yang mewajibkan istinja dan juga bersuci, mana dia wudu. Mana batal wudu lah. Kalau dia keluar pada dalam. Kalau ada Nanah tu membatalkan. Nanah batal. Nanah najis. Nanah najis. Jadi keputihan dia kena tengok keluar pada mana. Mana itu. Nanah najis. Itu yang kalau yang nanah orang jerawat tu. Batal wudu. Batal wudu silap minta. Bukan batal wudu. Kalau pada jerawat, pada muka ke tangan belakang tak kisah mana-mana lah, maka dia membatalkan solat tapi tak batal wudu. Dia kira najis. Jadi yang tu saja kita basuh. Contoh jawat dekat muka. Tengah solat tu lari kita jawat. Picit jawat dia tengah solat. Apa berlaku? Keluar. Batal solat? Ya, batal solat. Wudu tak batal. Wudu tak batal. Yang kita sebut tadi, kalau nanah terkeluar daripada farash, sebab keluar sesuatu daripada dua jalan, dikira membatalkan wudu. Tu kaedah kita sebut sebelum ni. Yalah dia infection kan. Solat saja, wudu tak batal. Wudu tak batal. So kalau dia tutup, dia dah berusaha tutup. Tetapi dia tak terbocor sama juga batal. Batal lah. Batal solat lah sebab dia dah mengalir. Darah kalau dia kering dekat tangan, darah luka dia kering dekat tangan, solat pun tak batal sebab dia kering. Akan kita ubuh buat kuning ke lotion tak kisahlah apa kan, iodine ke apakah, jadi dia jadi kering. Bila dia jadi kering, kita boleh solat walaupun dia luka. Macam kami kena itu sebab dia kering. Tapi kalau dia mengalir, batal solat. Wudu tak batal. Wudu hanya batal kalau lah keluar daripada dua jalan, kubur dubur. Kalau perempuan masuk 3 lah farash. Begitu. Wallahu taala alam. Clear ada tu rasanya. Kan? Alhamdulillah. Yang putih-putih itu kan, cair-cair itu kan, dia mengalir tak? Air apa dia panggil? Air danur. Air seni. Kalau orang Melayu kita panggil air seni. Dia kira najis. Dia kira najis kalau dia mengalir. Maksud dia banyak. Mengalir tu tanda dia banyak. Tapi kalau dia beku gitu, biarkan je lah. Dia tak najis, dia gitu. Dia dimaafkan. Satu, ni alang-alang dah orang sebut kan. Dah cerita buat najis buat solat ni. Kuah gulai. Dia pun ramai juga orang nak tanya. Jadi sini kita jawab siap-siap. Tak kisahlah, kuah kari ke, kuah lauk, sup ke, kan, kuah masakan kan. Kena pada baju kita. Kita tak cuci, kita terus bawa pergi solat. Apa jadi pada solat kita? Jawapannya solat kita batal. Kenapa? Najis. Kuah gulai, sup sebagai itu najis. Dimaafkan untuk makan. Makan boleh. Tapi kalau kena pada pakaian, pada badan, pada tempat solat, wajib kena cuci.
sekali kan, tapi tadi cuma cuci masih ada kesan. Kesan tu bukan darah, tu kesan serbuk hari. Itu tak apa. Itu dimaafkan. Kunyit contoh, kesan kuning kan, kesan kuning kunyit tu, itu kesan kunyit, itu bukan kesan kuah tu. Yang dimasukkan ni kuah tu. Kuah tu kita kena cuci, bagi bersih. Kenapa? Jawapannya ialah begini. Cuba kita beli daging ke, ayam ke, ikan ke, kan? Fresh kali pun. Kita dah cuci elok, siap buah asal, limau macam-macam dah kan. Itu kita biarkan sekejap. Kita pun siap potong bawang ke apa kan, kupas dulu dia punya awah pula. Dia punya rempah-rempah dia, sebab awah kan tak faham pula. Dia punya rempah-rempah dia punya apa ni, kacang ke apa, bendir ke, macam landir, tak kisahlah apa pun kita nak campur. Lepas 15 minit, lepas 20 minit kita pergi balik kat daging tadi. Kalau daging lah, kalau ayam lah, kalau ikan lah, kita pergi balik. Ada keluar darah tak? Ada tak bertakung darah balik? Ada kan? Itu buktikan bahawa apa? Dalam daging tu, daging segar, tak kisah daging lembu ke, kambing ke, ayam ke, ikan ke, dalam daging tu ada darah. Yang kita basuh tadi ialah darah zahir, darah luar. Wajib kita kena basuh darah yang luar tu. Yang dalam tak wajib. Kalau dalam hancurlah daging tu, kita kerja kan, putih betul. Bahawa kita kena hancurkan dulu sebagai buah habis darah dalam. Jadi darah dalam tak wajib basuh. Faham tak tu? Jadi bila kita dah basuh luar tu, kemudian daging tu tadi kita masuk dalam gulai, dalam kuah, kita rebus dan sebagainya lah. Macam cara lah. Bila kita rebus tu tadi, pada segi adat, darah yang dalam tadi tu keluar tak pergi ke kuah kita? Keluar tak? Maka kuah tu jadi mutan najis. Sebab tu bila kena pada pakaian, pada badan kita, pada tempat salat, kita wajib kena basuh. Tapi itu diharuskan, dimaafkan untuk makan. Sebab tu kalau ulama-ulama sufi, mereka sangat-sangat kurang makan benda berdarah. Sebab benda-benda berdarah ni, dia masih lagi ada dikira sebagai najis. Itu sebenarnya bukan kata ikut Hindu untuk agak-agak lah. Sebab ada orang tuduh Ustaz, orang bersuluk tu, terutama tarikat Naqsyabandi, mereka kalau bersuluk 3 hari, 40 hari sebagainya tu kan, mereka takkan sentuh benda berdarah. Makan nasi lauk sayur nasi lauk sayur. Dia jadi vegetarian. Orang kata macam Buddha, macam Hindu. Sunat tak? Sunat tu tadi, cerita najis tu, dia najis tapi dimaafkan untuk makan. Najis dimaafkan untuk makan. Macam kita pun najis. Kita kan macam geli, kita tak? Tapi hukum dimaafkan, boleh makan, tak ada masalah. Tapi dia akan bentuk sifat jiwa. Hati kita tu jadi keras sikit. Sebab tu bila makan benda-benda daging ni, orang nafsu jadi tinggi. Orang sufi bersuluk sebab dia nak pecahkan nafsu, dia nak kawal nafsu. Tiba pergi makan pula benda-benda berdarah yang menaikkan nafsu. Sebab tu dia orang kuarantin dulu sekejap, puasa sekejap, tak makan benda berdarah tu. Tu sebenarnya cerita dia. Jelas tak tu? Tapi orang yang salah faham, dia akan tuduh lah, orang sufi pergi suluk jadi Buddha. La haula wala quwwata illa billah. Dia suruhnya, dia katanya kita ni bertapa macam Buddha. Astagfirullah. Ukuran tu. Ukuran kalau kata kuah tu kena pada kita punya baju, kalau percikan seperti mana lubang jarum, maka tu dimaafkan sebab pada zahir kita macam ni pun nampak. Faham tak? Tapi kalau kena setompok begitu, pada zahir mata kasar boleh nampak dah, maka kena basuh. Mesti titih kena nampak gitu, maka kena basuh. Basuh mutawassithah. Basuh najis mutawassithah. Maksud dia apa? Kena alih, sehingga hilang bau, warna, rasa. Cuma yang tanya tadi, warna tu macam mana Ustaz? Warna tu kalau tertinggal lagi warna kari ataupun warna kuning kunyit tu, itu dimaafkan. Sebab apa? Warna tu bukan lagi warna kuah, tapi warna kunyit. Kunyit bukan najis. Kunyit
tumbuhan. Kari pun gitu juga, dia bukan najis, dia tumbuhan. Nampak jelas tak? Wallahu taala. Ya, lagi enggak berah. Air mazi itu batal wudu atau Batal wudu. Air mazi batal wudu. Air mazi najis. Air mazi, air wadi batal najis. Yang tak batal wudu hanyalah air mani. Okey, dengar. Yang tak batal wudu hanyalah air mani kita. Faham? Kalau air mani orang keluar dekat kita punya, stay batal wudu. Faham tak tu? Kau tak boleh bayar. Ya, tapi dia kena perlu mandi wajib. Perlu mandi wajib. Bagus. Jelas dah tu. Faham dah tu. Alim-alim orang pondok ni. Kan? Contoh ni ada orang pernah tanya pada Ustaz Idrus, orang tanya, Ustaz, saya orang perempuan baru berkahwin, lepas daripada berlakukan persetubuhan antara suami isteri, saya dah mandi siap dah. Lepas tu meleleh air mani, Ustaz. Apa hukum? Apa hukum? Batal wudu tapi tak wajib mandi. Kenapa? Sebab air mani yang selepas dia dah mandi wajib, meleleh air mani itu, berkemungkinan air mani itu ialah air mani baki daripada air mani suami dia yang tak habis masuk serat ke dalam. Jadi dia menitih keluar balik. Maka itu bukan air mani dia, mani suami. Maka dia tidak batal dia punya, minta maaf, dia batal wudu tapi tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Jadi dia kira sebagai kira macam hukum air kencing. Jelas air mani itu. Maksud air mani yang keluar selepas. Dah banyak lagi dah syarat tu. Kalau tak syarat tu banyak. Boleh sampai setakat tu Okey, ada beberapa soalan sekejap lagi lah. Tengah kita makan dengan kejap lagi kan, kita kuat ada nak tanya personal. Allah Ta'ala alam. Mohon maaf yang kata terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.